إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم نور قلوبنا بالإيمان. اللهم تقبل منا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Yang bermaksud, dan bertakwalah kamu kepada Allah, kerana pada satu saat ketika nanti kamu akan benar-benar dikembalikan kepadanya. Kemudian kamu akan dihitung setiap amalan kamu, perbuatan kamu, dan tidak akan dizalimi oleh Allah walau seinci, walau sesaat, sedetik. Al-Baqarah ayat 281. Sadaqallahul azim. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, inna ila rabbika ruj'a. Sesungguhnya pastilah kepada Tuhan kamu benar-benar kamu akan pulang ataupun akan kembali. Surah Al-Alaq ayat terakhir ayat ke-8. Al-Alaq ayat ke-8. Inna ila rabbika ruj'a. Baik. Terima kasih Puan Idi dan yang dikasihi, yang dihormati seluruh dan kuasa pengurusan program Wasilah, yang dihormati, yang dikasihi, yang diraikan seluruh yang hadir pada pagi melalui Zoom Live ini, yang jauh, yang dekat, yang konsisten saban waktu, yang baru bersama, kita raikan semuanya dengan ucapan ahlan wa sahlan, marhaban biqudumikum wa musyarakatikum jami'an. Selamat datang dan selamat bersama dalam siri pengajian Duha Zoom Live kita pada kali ini. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bersama kembali setelah sebulan yang lalu. Terakhir ialah pada bulan yang lepas, 11 hari bulan Februari yang lepas, dan sepatut pada minggu lepas saya berada bersama, tapi disebabkan ada urusan yang lain memaksa tidak dapat hadir dan dikanselkan. Maka pagi kita bertemu kembali setelah sebulan lebih kita bertemu. Namun apapun ceritanya, pada pagi ini Allah pertemukan kita kembali pada tanggal 25 Sya'ban 1444 Hijriah, dan kita maklum bahawa detik-detik Sya'ban akan berlalu dalam tempoh 4-5 hari saja lagi kurang lebih, dan akan datang satu bulan yang baru, iaitulah bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan ke-9. Maka Sya'ban akan melabuhkan tirainya, tersingkap tabir bulan yang baru, itu bulan ke-9, bulan Ramadan. Yang pastinya tidak ada sesuatu yang besar dalam hidup kita melainkan keinginan kita, kesungguhan kita dan kemauan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Untuk kita menyambut Ramadan, bulan ibadat, bulan berkat, bulan rahmat, bulan keampunan, bulan keselamatan, bulan kebahagiaan, bulan pahala dan sebagainya. Jadi kita doakanlah mudah-mudahan dalam beberapa hari akan datang ini, dalam tempoh 4-5 hari akan datang, Allah rezekikan kita tubuh badan yang sehat, umur yang panjang, dan kepada yang sakit kita doakan kesembuhan. Yang sehat Allah kurniakan kesihatan yang berpanjang untuk khasnya
bertemu dengan bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Baik, itulah harapan kita. Pengajian kita pada pagi ini adalah sambungan bicara kita pada 11 hari bulan yang lepas, Februari yang lalu. Tajuknya pelbagai golongan di alam mahsyar. Pelbagai golongan di alam mahsyar. Hakikatnya tuan-tuan puan-puan semua ialah kita maklum bahawa al-hasyr ataupun mahsyar itu adalah suatu tempat berkumpul. Suatu tempat berhimpun. Suatu tempat kita akan bersama-sama. Tempat di mana Allah akan kumpulkan semua makhluknya. Apakah ia membabitkan makhluk manusia tanpa binatang ataupun sebaliknya? Jawapannya, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik biar manusia, binatang, jin, syaitan yang jahat, termasuklah makhluk-makhluk yang bernama manusia ini. Batu al-hasyr satu tempat yang akan berkumpul segala-galanya. Wa jam'ul mutafarriq wa dhammahu ila makanin wahidin. Kata ulama tafsir, ulama dalam bidang akidah, satu tempat mengumpulkan semua makhluk Allah. Tempat yang satu yang tidak membeza-bezakan di antara makhluk binatang, makhluk manusia. Jadi hal ini menunjukkan dari satu sudutnya ialah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kita tak mampu nak fikir bagaimana manusia dengan cakrawala lain akan bergabung bersama-sama. Itu di luar kotak fikiran kita. Tapi bagi Allah Azza wa Jalla logik dan ia suatu kemestian dan kepastian. Itulah dalam hal ini jelas kepada kita Al-Quran tersebut al-majmu'una ila miqati yaumin ma'lum, akan berkumpul semua makhluk Allah pada satu tempat pada hari yang tertentu. Miqatin satu hari, satu masa, tempat yang tertentu, iaitu hari mahsyar nanti. Baik. Kalau kita nak hujahkan sekejap ya tuan-tuan sekalian, sebab kita bercakap hari ini tentang soal apa ni tajuknya pelbagai golongan daripada mahsyar. Kalau bercakap tentang persoalan manusia dan alam cakrawala yang termasuk binatang, apa hujahnya? Apakah ada hujah dalam Quran binatang Allah kumpulkan sama? Ya, benar ada hujahnya. Di mana dalam Quran pun sebut, kalau kita tengok dalam Al-An'am ayat 38, Allah sebut tentang persoalan binatang Allah akan kumpulkan di pada mahsyar. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yutiru bi janahi illa amsalukum ma farratna fil kitab min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun." Allah bercakap tentang manusia dan semua makhluk akan berkumpul di pada mahsyar. Mereka akan dibangkitkan, yuhsyarun, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perkiraan, ada perhitungan. Sebab itu dalam soal kita binatang ni tuan-tuan, dia bukan soal binatang-binatang, kita ni manusia, bukan soal binatang dengan binatang saja, tapi kita binatang. Kita dengan makhluk binatang. Mengapa? Kalau ada di kalangan kita orang-orang yang menganiayai, kena faham tu, yang menzalimi, yang sifatnya melakukan kejahatan kepada binatang tanpa sebab syar'i. Dia hanya tahu nak bunuh, nak musnahkan binatang tanpa sebab syar'i. Jaga-jaga di pada mahsyar nanti binatang itu akan menuntut hak mereka. Sebab tu nak tendang kucing tu sampai mati, fikir 65 kali, bukan 6 kali sekali. 65 kali fikir. Aku nak buat kucing ni sampai tendang, patah, kotak habis sampai mati, hancur lebur, tulang belulangnya. Pasal apa? Kan sekadar dia berak saja, dia kencing, dia makan dalam keadaan. Jadi fikir 16 kali, 25 kali, 1 kali. Kenapa aku nak buat macam? Sebab di hari akhirat tanpa sebab syar'i tadi, kita akan dihakimi oleh Allah melalui perbuatan dosa pada kucing yang kita pernah bunuh. So, itu sebagai contohlah. Kata binatang-binatang yang kita kena bunuh atas nama kejahatannya, atas nama bahayanya lain. Ya. Tapi kalau tanpa sebab syar'i, maka kita benci, tak suka, akhir bunuh tanpa sebab, tak boleh. Kita suka burung sekalipun. Nak pelihara lah. Tapi kalau dia sampai tak bagi makan, mati kering kawan tu, jangan begitulah. Ya. Tak boleh. Macam jadi, nak sebut kepada tuan-tuan bahawa di pada mahsyar, semua berkumpul.
Dengan kita tak sangka-sangka, binatang pun Allah kumpulkan dan mereka akan mengambil hak mereka kembali. Kalau mereka pernah zalimi oleh Tuhan, mereka masih hidup di bumi. Ini benda-benda macam ni ada hadis tuan-tuan. Ya. La tu'addunna al-huquqa ila ahliha yawm al-qiyamati hatta yuqad lisyati al-jalha min asyati al-qarna'i. Kami sebut, semua akan minta hak masing-masing. Hingga seekor binatang namanya kambing yang dalamkan dia sudah dihilangkan tanduknya oleh tuannya. Tak pasal tuannya patah tanduk, hilang tanduk. Tak sebab. Semata-mata kerana mungkin tak suka macam mana. Kambing tak bertanduk, tak bertanduk tadi, dia akan dakwa tuannya balik. Kenapa aku dibuang tanduk? Siapa? Tak sebab syar'i contoh aja tu. Ini kepada kita, saya nak sebut kepada kita bukan apa. Bahawa perhimpunan pada masyarakat, perhimpunan membaikkan semua kalangan makhluk Allah Azza wa Jalla, termasuk manusia dan semua makhluk-makhluk yang lain, binatang pun akan dibangkitkan. Baik, itu mukadimah awalah. Akhirnya, dalam hal ini kita dah sebutkan pada bulan yang lepas, iaitu 9 bulan 2 yang lepas, dalam pertemuan kita tentang itu tertera buku depan tuan-tuan, nasnya ataupun tulisannya, di mana hakikatnya dalam masyarakat akan menampakkan pelbagai golongan yang akan dimunculkan Allah SWT. Baik. Dalam sebuah hadis disebutkan bahawa terdapat 3 golongan manusia akan dibangkit pada masyarakat. Kita cakap tentang kita lah. Tentang binatang tadi secara apa ni sampingan, tapi itu hakikat kita kena peganglah sebagai satu kepercayaan akidah kita. Tapi kita tuan-tuan, kita sendiri macam mana keadaan kita? Dibangkit dalam keadaan ada yang berkenderaan, berjalan kaki, ada berjalan atas kepalanya sendiri dengan kepala di bawah, kaki ke atas. Tuan-tuan sekalian, kesemua ini adalah gambaran tentang kuasa qudratullah, azamatillah. Ini semua tanda kuasa Allah dan keagungannya dan keesaannya dalam semua urusan, dalam semua urusan semua perkara. Betul kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dia kata apa? Dia kata, bila Allah tunjukkan nanti melalui kepahian alam mahsyar dengan seksaan yang pedih, jalan kepala di bawah, kaki ke atas, mengheret diri dengan perutnya, berjalan, digelikkan perut sendiri contohnya. Ini semua berlaku. Kata Ibn Qayyim menunjukkan qudratullah wa azamatih. Kuasa Allah dan kebesarannya. Kuasa dia dan kebesaran keagungannya. So Allah tunjuk sebenarnya ini aku punya kuasa. Dulu kamu di bumi, mana mungkin kepala boleh berjalan. Kepala atas, kaki bawah. Kalau letak kepala di bawah, tak berjalan kita. Tombang bolehlah. Tiba-tiba, Allah boleh perjalankan kepala itu semacam adanya kaki di bawah kepala. Jalan elok-elok kaki atas. Tapi ini golongan siapa ni? Bukan golongan mulia, ini golongan terseksa diseksa. Jadi golongan terseksa tuan-tuan, bukan golongan mulia. Tapi nak ceritanya, Allah boleh lakukan apa saja. Apa yang pelik. Kalau kaki Allah boleh perjalankan begitu lengkap, kenapa tidak Allah berikan kepala boleh berjalan? Dalam keadaan bertungging macam itu. Isunya adalah tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Qudratullah wa azamati. Jadi kita kena fahamlah. Peringatan macam ni peringatan untuk kita angkat balik jiwa kita kepada keimanan. Jangan kita sampai tahap kita diuji Allah macam tu rupa keadaannya. Jangan tuan-tuan, jangan. Demi Allah. Kehinaan dah mula berlaku. Gah kita di bumi dengan segala-galanya. Tak cukup untuk menyelamat daripada masyarakat nanti. Gah di bumi kita dengan segala nikmat kita ada. Tak cukup untuk menyelamat daripada masyarakat kita. Bila Allah kata, kamu berjalan dengan kepala bawah, kaki atas. Jalanlah kamu pada muka. Tak ada kekuatan kita nak tolak ketua Allah, melainkan terima. Atas nama penghinaan, atas nama azab seksa menanti daripada masyarakat. Ini gambaran yang ada di Mahdi Salam. Baik. Sahabat Nabi Salam. Ya Rasulullah, apakah ada golongan yang berjalan menggunakan kepala sendiri? Riwayat daripada Imam Tirmizi. Adakah ada golongan manusia berjalan kepala di bawah? Rasulullah. Sahabat tanya, pelik lah kan? Ialah manusia macam kita.
Soalan macam tu kita rasa isu macam itu sepelik lah kan. Macam mana pula macam tu keadaannya? Tapi kata Islam, ya sesungguhnya Allah yang menjadikan manusia berjalan dengan kepala sendiri. Allah yang jadikan manusia berjalan kepala sendiri. Jadi kita nak sebut kepada tuan-tuan, saya sebut kepada tuan-tuan bahawa ini merupakan satu hukuman. Allah Azza wa Jalla kemuncaknya kehinaan akan dibuat manusia ini. Kehinaan kepada manusia. Bila Allah perintah berjalan kepala kaki atas, itu satu kehinaan yang paling maksimum. Belum azab neraka menanti. Belum azab neraka menanti itu. Belum masuk ke neraka lagi ni. Di mahsyar mereka dah terima kepayahan. Kaki tak boleh berfungsi, kepala pula berfungsi sebagai kaki ke bawahnya. Belum masuk ke neraka lagi ni. Belum ke neraka lagi. Di alam mahsyar tu dah cukup menyaksa. Itulah raungan, ratapan dengan suasana suara Yahudi suara yang pelik-pelik akan muncul. Fasa'iqa man fis samawati, semuanya akan berlaku ada gebak gebita. Keluar suara pelik-pelik. Saya kata para ulama daripada cerita ini kepala ke bawah keluar suara yang tak pernah orang dengar. Si yang berjalan kepala ke bawah ini akan keluarkan suara yang tak orang dengar. Tak pernah orang dengar suara ini. Maksud apa? Maksudnya ialah suara yang akan muncul nanti atas kesalahan orang tadi, suara yang pelik, amat sangat peliknya. Dengan kekuatannya, dengan dia punya volume dia tinggi, dengan dia punya bentuk suara itu menakutkan. Semuanya ada. Menakutkan, menggerunkan, membimbangkan, semua ada. Menyaksakan. Ini sebabnya Nabi SAW pernah menangis satu hari. Bila baca hadis ini, saya baca hadis ini, dia menangis, tuan-tuan. Nabi tak boleh fikir macam mana manusia di hujung hidupnya, itulah kenyataannya. Kemuliaan di bumi, sekalipun harta banyak, pangkat tinggi, tidak boleh selamatkan kita. Jangan sombonglah kita, tuan-tuan. Hari ini kalau kita hidup suasana orang sombong agak pelik. Sombong harta, sombong pangkat, sombong keturunan, menafikan hak orang lain, menolak kebenaran orang lain, ataupun tak pandang orang lain yang kebenaran, dia rasa benar. Tadi saya bercakap tentang istighfar ujub dalam kuliah subuh tadi, di Masjid Tengku Petra, Kelajaya. Ujub, sifat lahir daripada hati yang kotor. Dia rasa dia gah, dia hebat. Soal nikmat tu dia punya. Jangan, tuan-tuan. Biar Allah. Jangan, tuan-tuan. Betul kita pada dia ajar Allah untuk istighfar. Untuk istighfar. Kadang-kadang kita hidup, kita ada kelupaan, kelalaian kita. Manusia ni, tuan-tuan, bila Allah tak uji, tak rasa apa. Bila Allah uji dengan tu ujian yang dahsyat, dia mula terasa. Siapa dia sebenarnya? Allah tak uji, tak rasa. Lemahnya dia, kerdil, tak rasa, dia rasa segah. Allah tak uji dia. Dan ujian mendatang. Semua senang, semua mudah. Allah mudah rezeki, Allah mudah soal makan minum. Dia tak ujian. Tak rasa apa. Aku bekerja, aku jadi, aku pandai, aku bijak, aku dapat. Dia, bila Allah uji dengan sedikit kemudaratan, kepayahan, kesakitan, ada mula insaf. Dan kita tak naklah kita insaf setelah kita diuji Allah macam tu apa. Bimbangnya hati kita masih pekat dengan kehitaman. Dosa bersebar. Akhirnya, tak kembali kita Allah Azza wa Jalla, itu kembali takut. Yang kembali, Alhamdulillah. Yang tak kembali, beramai. Ada. Tetap dia tak ingat kepada Allah. Tetap dia tak ingat kepada Allah. Dia lupakan Allah Azza wa Jalla. Jangan tuan, jangan. Ayat istighfar. Ayat munajat doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Ramadan masuk, tuan-tuan, peluang kita mohon ampun, istighfar. Doa munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peluang keemasan. Kita nak cernakan hati kita kepada jiwa yang penuh keimanan. Nak cernakan hati kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla, penuh keinsafan. Kita nak bina mana yang lompong, yang lompong kita tambahkan kembali kebaikan. Mana yang dah pecah kita baiki kembali. Mana dah rosak kita baiki semula. Itulah keimanan kita pada Allah Azza wa Jalla. Baik, itulah makanya kalau tuan masih ingat setelah acap kali ceramah dalam kuliah ini, kuliah mana-mana. Kematian ni jawapan besar kepada kita. Ingatkan mati ini jawapan yang paling besar dalam mengubah kehidupan beragama kita. Ingatkan mati. Tak ingatkan mati, hati lesu, hati sakit. Jiwa makin lumpuh. Lupakan mati. Tapi ingatkan mati, jiwa kita makin segar.
jiwa kita makin hidup, hati kita makin bahagia. Sebab apa? Kita ada perkiraan daripada Allah. Dengan Allah nanti, aku tak akan lama. Ni pada masyarakat aku diseksa, apa nilai? Bahagia aku tak nak diseksa. Aku nak capai kejayaan pada masyarakat di bangkit dan buat orang beriman. Sama anak isteri dan umpamanya baik. Terdapat cerita pada Rasulullah yang menyatakan pelbagai keadaan golongan manusia di padang mahsyar nanti. Ini antara rumusan daripada hadis-hadis yang saya tak bawa hadis-hadis yang banyak di sini, cuba rumusan saja. Ada riwayat yang menyatakan pelbagai keadaan golongan manusia di padang mahsyar nanti. Antaranya golongan yang amat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka dipisahkan per golongan yang beriman. Allah tafriqkan mereka. Farraqallahu jama'ataini minal insan. Allah bezakan dua kelompok manusia. Kelompok beriman, tak beriman. Mereka tak bertemu dah. Tak bertemu mata. Golongan beriman ke lain jalannya, tak beriman ke lain jalannya. Sebab itulah kata para ulama, ketika itulah manusia meratap menangis. Siapa orangnya yang ada keluarga, yang ada anak isteri? Apa tak meratap si ayah dibawa ke neraka, si anak jalan ke syurga? Bayangkan hubungan antara ibu ayah dengan anak bukan singkat, panjang tempohnya, berapa lama sudah daripada kecil sampai dewasa. Tiba-tiba daripada masyar, ayah dipersilakan ke neraka, anak ke syurga dengan amal yang baiknya. Itu sebab kata ulama, akan datanglah raungan ratapan tentang anak dan ibu masing-masing. Apa nilai pada masa itu? Nak meraung macam mana tuan-tuan? Dia anak saya, tolong saya. Siapa dia? Untuk tolong bantu di bumi, ya. Alam masyar bukan tempat nak tolong bantu lagi dah. Walaupun kita ada harta yang banyak, nak beli balik ketenangan hidup dengan rezeki kita tak ada. Tuan-tuan sekalian, itulah maka riwayat sebut golongan yang beriman, golongan yang terpilih pada masyarakat. Antara golongan beriman akan Allah pisahkan. La yatazawwaruna wala yatajalasuna wala yatakallamu pada masyarakat, tak akan bercakap dah. Golongan beriman tak beriman. Tak akan bersembang dah. Beriman tak akan bersembang dah. Kita dunia bersembang lagi antara orang beriman tak beriman. Kadang-kadang kerja sepejabat, makan bersama, seronok santai sampai 2 jam makan bersama. Kenal rakan kita yang tak beriman itu dari sudut agamanya kurang. Tapi di pada masyar, tak ada harapan. Tak ada no way untuk bertemu. Sekalipun dia anak kita, ibu bapa kita, abang kakak kita. Kalau kita kena renung sekarang lagi, macam mana kita nak proses kembali nilai keimanan kita kepada Allah melalui amal-amal kita yang tulus-tulus kepada Allah, ikhlas. Kita nak Allah hargai kita punya nilai kehidupan kita. Ganjaran Allah beri secara cash dengan redha, rahmat, berkekalan. Hidup kita penuh dengan nilai kebaikan, perjuangan kita penuh dengan nilai kepada Allah. Itu kita nak kita pertahankan, tuan-tuan. Kita pertahankan. Dan biar semangat itu dan kita sebab apa? Keterkaitan kita alam masyarakat amat bergantung. Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih, kata para ulama. Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih. Siapa yang suka tu benda yang baik, benda Allah redha, dia suka sangat-sangat, berkawan dengan benda tu sampai ke mati, dia akan dapat kebaikan. Sebab dia berkawan baik-baik dengan sedekah derma, dia berkawan dengan sedekah, dia berkawan. Kawan dia bersama. Sedekah tak pernah putus hari-hari. Sikit sebanyak dia akan beri. Minyak banyak, jangan banyak, sikit jangan banyak. Akhirnya dia hidup dengan soal macam tu. Matinya insya-Allah ada barakahnya. Kita ada keluarga, anak besar kita, pendidikan yang secukupnya. Belum jaga akhlak, jaga iman, jaga ilmu, jaga kebaikan, tolong orang tua, tolong ibu ayah. Dan kita berjaya dengan apa kita arahkan. Kesannya ada kepada kita. Bertemu, tapi anak kita dah gagal, laluan tak sama. Anak babai tangan ayahnya, babai ayah, anak ke tempat lain, tempat yang menyusahkan, ayah tempat yang baik, atau sebaliknya. Tuan, saya cakap ini untuk hati kecil saya. Sebab kita nak tengok dalam kerangka hubungan kekeluargaan, kita nak kejayaan bersama-sama, bukan berpisah kasih. Ini Allah sebut, Nabi sebut ni. Golongan beriman tak boleh akan berpisah. Dunia kita bersama. Satu keluarga pun kadang-kadang baik tak semayang, ada solat tak solat, ada baik tak baik, tapi rumah tangga. Tapi ia daripada masyarakat tidak. Allahu Akbar. Subhanallah, tuan-tuan. Antara mereka yang itu terdapat golongan yang dibangkitkan dalam keadaan wajahnya seperti monyet, wajah seperti babi,
terbalikkan ke atas dan mukanya humban ke bawah. Ada dibangkitkan kerana buta matanya, ada terpotong kakinya dan tangannya, ada pula dibangkit keadaan bisu dan pekak, yang ada keadaan lidahnya terjelis sehingga ke dadanya, dibangkit keadaan tenggelam dalam, bahkan dalam peluhnya yang banyak, menitis dalam peluhnya dan lemas dalam peluh sendiri. Tuan-tuan, ini semua bayangan pada hadis Rasulullah. Hadis membicarakan satu persatu. Ada orang yang disaksa seperti wajah babi, seperti monyet ke, muka ke bawah, dia kaki ke atas. Ada yang ada dibangkit buta matanya. Dia celik masa bumi. Dan sampai Allah butakan penglihatannya. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Surah Ar-Ra'd. Cari sendiri tuan-tuan. Allah sebut kepada kita, cerita orang depan masyarakat, bercakap pada Allah, "Hei Tuhan, kenapa aku dibangkit macam ni? Buta mata. Aku celik dahulu. Allahu ja'alik. Kamu siapa? Celik tapi tak dapat kebenaran. Celik tak dapat ke masjid. Celik tak dapat belajar ilmu. Celik tak dapat Quran. Celik saja. Celik tengok-tengok makan, minum. Celik-celik seronok. Kalau kita nak hidupkan suasana, kita ada kekuatan. Ini tempat mahsyar yang akan menemukan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Ardun makanasyan. Maknanya satu tanah yang akan menghimpunkan kita. Yang kaya, yang miskin, yang sakit, yang demam, kanak-kanak, dewasa, lelaki, perempuan. Tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Tuhan, kami rizkikan kami mana yang petang. Ya mantap. Kita doakanlah tuan-tuan sekalian. Banyak orang kadang-kadang dia tak fikir benda macam ni. Dia hanya berfikir setara, selapis saja. Soal dia makan apa, minum apa. Tapi tak fikir tak ujian mendatang. Maaf tuan-tuan. Sebab kita pada kalau ada program-program yang terarah kepada bina hati, bina jiwa, sertailah. Memahamkan Al-Quranul Karim, apa kitab Al-Quran, apa sunnahnya, apa kekuatan, apa dia punya perjalanan hidup Quran itu, ke mana istimewanya kepada kita. Kita ada kesempatan itu. Kita nak bina. Sebut kita nak bina kekuatan. Kita tak nak jadi orang yang gagal, digagal ke nafsu sendiri. Digagal oleh kebahagiaan dalam kita yang dah jahat ini. Kita nak tuan-tuan. Tarikan dalam ini kena ada kekuatan hati dan jiwa, keimanan. Tapi kalau tak ada kekuatan hati jiwa dalam keimanan, kita kegagalan. Ajak kita kepada nafsu syahwat, kepada kejahatan, sampai kepada kan, tak kenal ke syurga. Tak kenal ke syurga, tuan-tuan, kita paling takut. Jadi ini di antara rumusan yang saya bawa kepada tuan-tuan pada pagi ini, dengan tajuknya, pelbagai golongan di padang mahsyar nanti. Allahu Akbar. Apalagilah di padang mahsyar nanti, banyak hadis-hadis. Saya bawa tuan-tuan hadis-hadis yang sebenarnya saya tak terjemah pun. Tapi saya bawa dalam bentuk rumusan untuk kita faham betapa dahsyatnya hari mahsyar ini, kerana manusia akan dibangkitkan dan masing-masing punya perangai sikap. Kalau dia mati keadaan maksiat, dia akan bangkit keadaan maksiat itulah. Kalau dia mati keadaan dia beriman, dia akan bangkit keimanan dia. Penghujung bagaimana? Allah makhtim lana misal khatimah. Kita minta untuk kita utupan yang baik. Utupan yang mulia dan sempurna. Ini perkara kita tuan-tuan. Allahu Akbar. Dia bercakap tentang hal keimanan, hal kematian, hari akhir ini. Tak ada siapa yang tak menangis. Menangis sebenarnya. Hati kita akan berdetik dengan satu peringatan. Kamu ni, amal tak cukup, iman tak cukup, amal tak banyak mana. Cepat iman. Kita hati kita. Tapi kalau kita tak terketuk itu hati di atas kebaikan, tetap kebaikan, itu hati dah mati. Belum kita mati, hati dah mati. Habis tamat riwayat. Kita tak mati lagi, tapi hati dah mati. Dah mati kita sebenarnya. Tak ada apa guna dah. Maksud jangan bunuh diri, tapi inilah kita dah tak ada. Kita tidak nak hati kita mati awal. Biarlah kita mati, hati akan mati. Kita meninggal, amal akan berterusan. Kita meninggal, harta benda akan terus berpanjangan pahala kepada orang yang bukan keluarga. Ini semua tuan-tuan dirahmati Allah, satu peringatan yang saya sampaikan dan kerangka tadilah. Saya tak baca dah. Tapi dalam hadis yang banyaklah cerita bagaimana ada orang yang mula dibangkitkan Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang lewat dibangkit tapi atas amal masing-masing. Sebab itulah kepada kita. Semua amalan dalam Islam ni ada suatu nilai. Satu pemarkahan diberi. Kita tasbih, tahmid, qiyam, tahajud, baca Quran, kita sembahyang zuhur, asar berjemaah, kita maghrib, jumaat, isyak, dengan ceramah. Semua urusan itu untuk
menentukan jalan kita di jalan yang selamat sejahtera. Kesan ke situ. Pulangan melalui pahala rahmat rezeki Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah orang yang beriman dia tak akan sunyi daripada buat kebajikan. Lan yashba'a mu'minun min khairin hatta yakuna muntaul jannah. Hadis. Orang mukmin tak akan pernah kenyang nak buat kebaikan sampailah pintu syurga menanti dia. Dia berterusan, dia berpandangan jauh, dia beri idea, dia bersama dengan kebaikan. Hinggalah Allah akan panggil dia pulang keadaan dia diberi Allah keselamatan, keredaan. Tuan-tuan sekalian baik. Dalam hal ini saya nak sambung sikit lagi, dan ini peringatan kepada diri saya sendiri sebagai seorang Allah yang lemah ini. 7 golongan yang dinaungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu hadis yang saya daripada Imam Bukhari Muslim. Hadis ini satu hadis yang semua kita tahu. 7 golongan ini semua orang tahu. Tapi saya nak ambil pendekatan untuk beri penjelasan ringkas kepada setiap golongan ini, apa cerita dekat mereka. Berdasar kepada Nabi Sallam, hadis Nabi Sallam, yang Nabi cerita tentang keadaan ini golongan baca-baca. Baik. 7 golongan yang dinaungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis daripada Imam Bukhari dan Muslim. Apa kata Rasulullah? Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillin yawma la illa dhillah. 7 golongan yang akan Allah pelihara mereka di bawah arasy Allah tanpa mereka hadapi kepayahan dan kemudaratan hidup. Tak ada. Pada masa tenang saja. Ini kita nak tuan-tuan. Masuklah ke situ kita insya-Allah. Siapa golongan itu kata Rasulullah? 7 golongan itu pertama sekali ialah hadis bermaksud 7 golongan yang akan dinaungi Allah itu ialah pemerintah yang adil, tanda sikit ya. Saya nak tanda sikit. Yang adil, pemuda yang dewasa dalam keadaan beribadah kepada Allah, orang yang hatinya ikat dengan masjid, 2 orang yang saling mencintai kerana Allah, berkumpul dan berpisah kerana Allah, seorang lelaki dirayu wanita yang punya kedudukan atau kecantikan tapi dia menolak berkata, aku takut pada Allah. Diajak untuk buat benda tidak elok, benda jahat, zina mungkin. Dia kata apa? Aku takut pada Allah. Ini aku takut pada Allah, aku tak nak buat benda-benda Allah tidak redai. Ada orang bersedekah dengan sembunyikan tangan kirinya, seolah kanan tidak tahu apa dia buatkan. Allah Akbar. Ini tahap kecemerlangan iman tuan-tuan. Kita hulur dengan tangan kanan, sumbang sedekah, kiri kita tak tahu. Seolah kiri memang tak tahu apa yang kanan buat. Tak ada kebaikan. Ini satu kejayaan. Lepas tu dalam hal ulama kata kepada kita apa? Sebaik-baik pekerjaan amal salih itulah mereka yang sembunyi kepada orang ramai. Kan bila kita tak beri orang ramai tengok kita dalam amal kita, kita akan tidak daripada riak, angkuh sombong, ujub. Tak ada orang puji kita. Selesailah. Masalah kita orang puji. Oh bagus dia. Itu masalah riak, ujub dan takabur. Maka dalam Islam ini ada orang yang tenang setenang-tenangnya. Gambarannya antara ialah orang itu keadaan berzikir kepada Allah SWT, bersedia selaku itu dalam saat itu ditik air mata tumpah kerana insaf. Tuan-tuan, hadis ini saya kira hadis yang begitu maklum, tapi kita ambil beberapa pendekatan kita nak faham. Ada 7 golongan kata Nabi sallallahu, Allah lindung mereka. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillin yawma la dhilla illa dhillah. 7 golongan ya Allah lindung mereka daripada ancaman kepayahan di hari akhirat. Allahu Akbar. Yang pertama ialah al-imamul adilu, seorang pemerintah yang melaksanakan kewajipan agama secara tuntas dan tidak melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini golongan yang selamat. Itulah golongan pemimpin ini. Kalau ikut daripada seorang tokoh besar Al-Qadi bin Iyad, dia kata apa? 3 hadis. Tak ada. Itu hadis lain. Saya nak bawa surat itu hadis lain. Allahu Akbar. Kadang-kadang didatang kelupaan tu mudah-mudah. Yang itu hadis lain tentang pemerintah juga. Tapi yang ini, golongan pertama kata Allah kata Rasulullah ialah golongan yang adil. Al-imamul adilu. Mana golongan pemimpin yang tahu dosa pahala. Yang faham tentang syurga, neraka, dosa pahala. Yang faham tentang haram dan halal dalam dia memimpin. Baik dia dalam amalannya dan ajak orang kepada apa yang dia ajak itu kebaikan, bukan kejahatan. Dia cipta kebaikan, dia tolak kejahatan.
Dia cerita pahala yang begitu meluas, dia tolak pintu keburukan, kemusnahan. Nampak tuan-tuan? Dia faham neraca ini neraca betul untuk bawa kepada kebaikan, neraca salah, kejahatan. Dia tolak kejahatan. Ini imam yang adilun, maksud pemerintah yang adil. Ini membuatkan orang berkuasa. Dan masyarakat, anda sedang diintai oleh Allah Azza wa Jalla. Sama ada anda seorang yang zalim ataupun tidak zalim. Baik dalam urusan perniagaan, urusan harta, urusan pangkat, urusan apa sajalah. Maka pertama ialah orang yang selamat daripada masyarakat pemimpin yang adil, yang terbukti dia punya pemerintahnya berasal agama. Tidak ada dalam sejarah Islam ramai tokoh-tokoh hebat yang Allah munculkan mereka tengah-tengah kepayahan yang berlaku. Mereka dapat kekuatan. Daripada zaman Nabi lagi dengan Umar Al-Khattab, orang kaya. Umar pada pemerintah ini pemerintah adil. Tapi yang pentingnya ialah, yang saya nak kaitkan ialah bagaimana pemerintah adil ini adalah orang yang dapat rahmat Allah SWT. Satu pemimpin kena faham. Mengenalkan masyarakat anda dengan dosa pahala penting. Mengenalkan orang dipimpin soal negara syurga penting. Mengenalkan orang yang pimpinan sebagai sabar jalan ke syurga ke neraka penting. Kena bawa mereka. Jangan ke neraka, ke syurga. Jangan kepada dosa, tapi kepada pahala. Maka dalam hal ini, pemerintah adil adalah orang pertama akan dapat naungan Allah di padang mahsyar. Selamat mereka. Syurga tak masuk lagi ni. Tapi di padang mahsyar dah tenang setenang-tenangnya. Allah Akbar. Yang kedua ialah pemuda yang dewasa dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasha'un fi ibadatillah. Dia terbangun hidupnya daripada awal remaja sampai dewasa dengan tak lupa kepada Allah, ibadatnya, ketundukannya, kepatuhannya, keimanannya, kecerdikannya, ikhlasnya, akhlak terpuji daripada awal dia kecil sampai dia dewasa. Nasya'a fi ibadah. Dia bangun dalam sana kenal Allah SWT. Ini tuan-tuan golongan yang kita dambakan. Antara golongan yang kita damba siapa? Anak kita lah. Anak kita. Kita harapkan anak kita lahir pemuda yang hidupnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahniah tuan-tuan. Kalau kalangan tuan-tuan ada anak sebagai rupa akhlaknya, konsisten bab ibadat, dan bab ilmu, bab iman dan amal, konsisten. Hidupnya terbangun. Peringkat ayah dah mati pun dia masih jaga akhlak dan iman agama. Ini golongan terbaik. Tapi bukan mudah. Bukan mudah. Nak cari golongan pemuda yang dewasa keadaan beribadat tu kadang-kadang bukan mudah. Ayah meninggal dunia. Anak usia yang sulung dah mungkin 25, mungkin 30, mungkin dah 17 tahun dah akhir balik. Berapa ramai ayahnya dah meninggal dunia, anak berani untuk imamkan solat jenazah si ayahnya. Jarang saya dengar, jarang saya tengok tuan-tuan. Bukan tak ada, ada. The majority bila ayah meninggal, imam lah buat kerjanya daripada takbir pertama hingga 4 bagi salam. Anak-anak belakang seorang pun tak ada kadang-kadang. Ada seorang pun tak erti apa. Kalau ada 4 orang tak erti apa, semua belakang sekali. Dari luar sana, ayah solatkan di imam jenazah oleh imam masjid lah dengan rekan-rekan jemaah masjid. Yang dia tunggu di luar sana, menanti untuk balik ke kampung, nak balik ke bandar. Ayah dah mati. Kita masuk kata sebab ini hakikat. Saya pernah tengok dengan mata kepala saya sendiri. Lokasinya saya tak sebut di mana, tapi di Shah Alam. Imamkan solat jenazah. Saya tanya kepada imam masjid, mana anak-anak si mati ni? Setelah dia mati, ayah, kok anak nak imamkan solat? Saya dijemput oleh imam, setelah ceramah itu di kuliah duha, saya dijemput sebagai imam. Ustaz jadi imam lah. Okeylah, kata apalah. Kami startkan duha sekejap. Bila saya sebagai imam, saya mula sebab saya terfikir, mana anak dia? Mana imam? Anak-anak dia, kok anak dia imamkan solat, saya tak apalah, boleh undur diri. Imam kata, Ustaz, anak tak ada seorang pun di sini. Bisik kat saya. Seorang tak ada. Ada di bawah sana. Di luar surau. Subhanallah, terkejut saya. 4 anak laki-laki, tak seorang pun nak solat. Tak ada imam pun bersamalah jenazah si ayah ni. Nak kita nak solatkan. Seorang tak masuk. Di luar surau, di luar masjid, di luar kawasan. Di luar masjid lah maksudnya. Bukan masjid. Bayangkan. Nak solat macam mana anak macam ni? Tuan-tuan sekalian, minta maaf lah. Ini cabaran kita.
Lepas hari ini kalau anak-anak kita boleh imamkan solat kita punya kematian nanti, kita jenazah Allah, kita meninggal saja, jenazahlah kita itu, anak boleh solat kita terbaik, tuan-tuan. Tadi abang long ke Allah, abang long ke bukan ke Allah, abang long ke ucu ke, yang boleh muka solat Allah. Ayahnya, ibu meninggal. Terbaik. Tapi kalau anak tak dewasa keadaan ibadah Allah, enggak. Akhlak ibadah. Ibadah, amal ibadah. Mereka tahu hanya kita serta ayah sajalah. Ayah meninggal, solat. Ayah meninggal, mak meninggal, sonok tepuk tangan. Saya dapat harta, aku dapat harta. Ini bagian aku belah sana juta, aku dapat sini 3 juta contohnya. Kebun tanah itu, kebun tu aku punya 20 hektar. Hanya seronok kerana mak meninggal. Pada muka orang tua, baik bagi awal. Aku nak harta yang tinggalkan. Jadi ketika itulah. Yang lebih kecewa bukan orang lain, si ayah ibu dia. Mana bantuan anak di alam barzakhnya? Mana anak bantu tolong? Doa, tidak ada. Sedekah derma, tidak ada. Buat baik, tidak ada. Langsung tak sampai. Ayah akan meratap di alam barzakh sampai kiamat. Anakku tak tolong aku, anakku tak bantu aku, anakku tak ada bagi bantuan. Sedekah pun tak, derma pun tak ada, Quran tak dibaca untuk aku. Kalau Allah pun tak tidak baca. Kata sekalian. Ini menakut. Saya bawa cerita sebab kita nak tengok golongan selamat kata Allah Azza wa kata Nabi, golongan yang pemudanya dewasa dalam keadaan ibadat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, hatinya luhur, jiwanya murni ibadat sempurna. Ini bukan satu fenomena yang satu fantasia, satu fantasi yang kita semata-mata orang kata apa renuk. Tak ada, kita nak kenyataan real. Benda yang real depan mata kita, anak kita, anak yang hidup keadaan beribadat kepada Allah SWT. Baik. Ini golongan kedua. Golongan ketiga ialah orang hatinya terikat dengan masjid, iaitu yang banyak hadirkan di masjid, banyak datang berjemaah di masjid, beribadah dan duduk dalam suasana semacam sekarang duduk dalam masjid, kita belajar, kita mengaji. Di dalam belakang imam kita baca doa bersama-sama, amin, kita baca doa imam kita. Kalau sembahyang bersama ayah kita, solat di masjid surau. Ini golongan kata Nabi, orang yang hatinya terikat dengan masjid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang manusia hati melekat masjid. Melekat sungguh-sungguh. Ini kejayaan tuan-tuan. Tapi kalau hidup kita sebagai sang suami ke sang anak yang dah syar'i umur dah mukallaf, tiba-tiba tak kenal rumah Allah SWT. Tak pernah sujud depan Allah dalam rumahnya. Tak kenal pun tempat solat berjemaah itu. Bayangkan tuan, apa nilai yang kita miliki. Dan maaf tuan-tuan, ini cabaran kita bersama. Kita belajar ilmu, kita nak praktikannya dalam kerangka kita secara peribadi, keluarga dan secara bermasyarakat. Kalau tidak, kita anjak kosong, kita nak tuan-tuan. Tak nak. Yang ketiga, yang keempat, dua orang yang saling berkumpul berpisahkan Allah kerana cinta Allah. Dua orang manusia hidup kerana Allah, hormati kerana Allah, tak kerana yang lain. A dengan B bukan rakan, sebaya, seumur. Mereka ikut macam mana? Tak ada nak bermusuh, tak ada nak kata mengata, tak ada cacimen, tak ada kata-kata yang dusta bohong. Yang mereka adalah kata-kata baik, hati mereka nurani yang baik. Kalau ada kesilapan, dimaafkan, beri kemaafan. Ini dua macam ni kata Nabi, Allah ini mereka. Ini kita nak supaya hidup kita keadaan penuh dengan keimanan, bukan keselamat, bukan kesalahan, bukan kepayahan. Hati kita tenteram, jiwa kita penuh dengan kebaikan. Semua ini adalah pembantu kita pada masyarakat, apalagi kita hidup sebagai bersaudara. Orang sebut kacap kali, tidak tak nak masyarakat ini hidup saudara, berbalah bertengkar, kata mengata, caci mencaci, kata mengata, keji mengeji. Apa nilai? Kita kata kat orang macam mana keburukan, kita mungkin buruk pada dia. Kita kata kat orang, kamu ni bodoh bangang, tak erti, kamu ni memang akhlak tidak ada. Kita mungkin lebih teruk akhlak pada orang lain. Kamu ni memang makhluk yang tak ada adab, kita mungkin lebih teruk. Jadi jangan kita cepat melatah kepada orang, sedangkan hakikat kita yang lebih teruk daripada orang lain. Tuan-tuan, kita bersabar tuan-tuan. Sabar banyak-banyak. Jangan kita hidup suasana suka berbalah bertengkar. Kita nak sangat, kalau kita hari ini yang jiwanya berpecah kasih dengan kawan setaman, kawan sepejabat, kawan sepengajian macam ni, tolong cantumkan balik. Cantumkan semula ikatan yang terlerai tadi. Cantumkan kembali ikatan yang berpisah tadi. Cantumkan balik. Maaf, dibelirkan,
Maaf dihulurkan, maaf bersambut. Sambut kemaafan, beri kemaafan. A dan B, B dan A. Kenapa? Kita nak redha Allah pada masyarakat. Kerana saya kan orang kerana Allah, Allah beri keredaan. Tapi kalau benci-benci, putus-putus ar-rahim, tak bercakap, tak bertegur, tak boleh ke mana-mana, tak boleh kemari, tak boleh sama tak berjumpa, tak boleh. Akhirnya maki-maki. Apa semua tandanya? Tandanya sedang putus ar-rahim, syurga tak menanti kita. La yadkhul jannata qati'un, tak akan masuk syurga orang putus ar-rahim. Orang putus ar-rahim tak akan ke syurga, tuan-tuan. Ini bermakna apa? Kita kena berhati-hati. Saya ucapkan tahniah kepada Wasilah khasnya lah. Kalau anda semua dapat cantumkan hati anda dalam kerangka agama, bukan yang lain, bukan kerana pangkat, kedudukan, tidak, kerana agama, sama-sama nak cari ilmu dan iman, berpakat menambahkan ilmu dan iman, bersatukan menambah ilmu dan iman, bersatu untuk hidup suasana kebaikan sentiasa dalam pahala, redha, rahmat, belajar ilmu, tolak kejahilan, baik anda. Tapi kalau anda berpakat untuk berbalah, berpakat untuk berpisah kasih, kata mengata, keji mengeji, caci mencaci, masa muka, berpaling, tak boleh macam itulah. Tak boleh macam tu. Tapi saya yakin, rakan Wasilah ini sedang tercantum hati mereka kerana agama. Menganjurkan ceramah macam ni. Mengajukan sesi pengajian, berkitab, tak berkitab, umum, tak umum, di mana-mana lokasi. Kita ada hasrat yang satu dan sama. A dengan B, ke arah untuk mencipta keimanan, mencetak keimanan dan membina ketakwaan Allah. Terbaik. Jadi kalau kita sesuai macam itu, selamat. Tapi kalau kita hidup kerana nasyid berbalah bertengkar, berpisah kasih, jaga-jaga, musnahkan nilai iman sendiri. Jangan sombonglah. Allah akan beri hukuman, pembalasan peristimpal. Dan paling teruk hukuman ialah syurga tak menanti kita. La yadkhul jannata qati'un, syurga tak akan menerima kita untuk memasukinya. Allahu Akbar. Yang kelima, seorang lelaki dirayu oleh wanita untuk berzina dan dia menolaknya. Ini atas sebab jiwanya kental. Ini saya kata bukan lelaki saja. Bukan soal lelaki yang diajak oleh wanita, tapi seorang wanita, dia lelaki pun sama. Yang cuba untuk melakukan sesuatu yang tidak elok, menggoda dengan godaan-godaan yang palsu, dengan goda-goda yang jahat, tujuan yang buruk. Kita ada kekuatan. Ada iman yang boleh membawa kita kepada kebaikan. Ada iman boleh beri kita nadi kekuatan menolak kejahatan, keburukan itu atas apa sebab sekalipun. Iman mengawal kita. Ini orang ni disebut sebagai ahli syurga. Maksud dalam keadaan pada masyarakat sejahtera mereka, selamat mereka, tak ada kepayahan. Kenapa? Iman kental. Sebab isu kita sekarang dalam yang mulia ini ialah isu kekuatan iman. Kalau iman rapuhlah kita. Iman rapuhlah akhlak kita. Iman rapuhlah kehidupan kita, rapuhlah keimanan, ketakwaan kita, rapuhlah kita punya akhlak dan budaya kita. Tapi kalau iman kental, tidak akan rapuh akhlak kita. Kalau iman kokoh, tak akan rapuh jiwa kita. Tak akan rapuh. Kuat. Walaupun datang ujian dalam bentuk yang disebutkan ini. Diajaknya kepada kejahatan, didorong kepada kejahatan, baik lelaki perempuan. Ini kita mahu, tuan-tuan. Pada dunia sekarang ini, kita paling takut dunia yang penuh ancaman. Godaan mendatang. Godaan masuk dalam pelbagai cara. Bahkan di kalangan orang-orang yang berilmu juga. Yang menggunakan ilmu sebagai laluan untuk ke arah keburukan. Oleh itu bila ilmu diguna pakai. Mungkin orang berilmu agama sekalipun. Subhanallah ni. Jadi ini benda-benda macam ni tak boleh kita biarkan. Kita mesti ada kekuatan. Kita mesti ada kepembinaan hati dan jiwa untuk menentang arus yang rosak tadi. Untuk kita bawa kepada jalan keimanan. Kerana orang macam ni akan berada di bawah naungan arasy daripada masyarakat. Allah pelihara mereka dalam suatu ketenangan yang menanti mereka jalan ke syurga. Yang tunggu mereka jalan ke syurga, bukan ke neraka. Yang keenam, ialah orang yang sedekah secara sembunyi. Secara rahsia, dia tak cuba dedah kepada orang lain tentang apa dia buat. Seolah-olah kata Nabi, kanan memberi, kiri seolah tak tahu. Kanan hulur, kiri tak tahu. Seolah macam tu. Makna apa? Dia buat amal sedekah secara sembunyi, penuh keinsafan, dia tak suka untuk orang tahu, dia tak dedahkan kebaikannya. Dia tutup kebaikannya daripada pengetahuan orang lain. Ini akhlak terpuji. Sebab orang yang suka dedahkan kebaikan, itu nama riak. Orang suka tunjuk kebaikan dia. Dalam bab solat, dia rajin. Bab sedekah, dia hebat.
Ini riak namanya. Riak itu satu amalan jahat dan Nabi sebut dalam hadis itu syirik pada Allah Azza wa Jalla, syirik kecil. Dan riak boleh batalkan semua amal kita. Riak boleh membatal semua amal kita. Habis. Tamat riwayat. Kebaikan kita banyak, kerana riak saja terbatal semua amalan. Jadi hal inilah kita paling takut. Satulah orang yang hidupnya penuh keikhlasan. Kalau buat sedekah secara sembunyi, tak cuba tunjuk dia punya kebaikan, ini orang yang akan Allah rahmati dia pada masyarakat nanti. Sifatnya ialah tak suka untuk dipuji, diangkat, dijual. Humble dalam bahasa kita. Orang yang sikapnya mudah, senang hati, cakapannya pun tak tunjuk hebat, cara akhlak tu hebat, dia tak rasa regah pada orang. Dia sedekah pula secara keinsafan, hatinya luhur. Kita nak kena jadi orang macam tuan-tuan ya. Jangan jadi orang riak, angkuh, sombong. Yang ketujuhnya, orang yang berzikir pada Allah lalu air matanya tumpah dan air matanya jatuh menitis. Ini golongan yang ke-9. Yang ke-7, Allah kata, Nabi kata, selamat. Manusia yang fadat ainah. Idza zakarallah fadat ainah. Dia bercakap sebut nama Allah saja. Dia ucap kalimat taubat, istighfar, munajat, doa, rintis, subhanallah, macam-macam. Air mata tumpah. Kerana hati melekat pada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Nak jadi orang macam itu bukan mudah. Sebut nama Allahu Akbar, air mata tumpah. Sebut kalimah subhanallah, air mata jatuh. Sebut nama Allahu Akbar walhamdulillahi kathiran ataupun istighfar macam-macam, air mata jatuh. Tanda penyesalan. Jiwanya melekat. Tapi orang inilah orang yang, kata Nabi, Allah berikan kejayaan daripada masyarakat nanti. Golongan yang selamat. Ini 7 ini sebagai contoh, tuan-tuan. Bukan semua. Ya. Semuanya kepuluhan lagi. Puluhan, ratusan pun amal. 7 ini sebagai golongan contoh. Dalam hadis Nabi pada Bukhari Muslim menunjuk kepada kita bagaimana kelebihan yang mereka miliki. Sekurang 7 ini kalau kita miliki semuanya, selamat. Kita ada 20 akhlak terpuji. Selepas 7 ini, 20 lagi 30. Silakan. Tapi menunjuk kepada kita, semua amal-amal baik kita atas nama keimanan kepada Allah akan menyelamatkan kita daripada keburukan daripada masyarakat, kegagalan daripada masyarakat. Kita akan selamat, berjaya beruntunglah kita pada itu. Sebab kita nak terma atau kita nak keselamatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Ini tema kita. Tema pegangan kita selama-lamanya, pagi, petang, malam sampai kita kematian. Inilah tema kita. Tak lebih jauh daripada itu sebenarnya. Kita pegang ayat itu. Ayat 201 surah Al-Baqarah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, di bumi aku dapat kebaikan, kerahmatan. Di akhirat aku dapat ketenangan, keselamatan. Dan penghujungnya neraka tak sentuh batang tubuh aku. Itu maksud. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Setanda aras penting. Kita nak keselamatan di bumi, selamat, sejahtera, bahagia, rezeki dimurahkan Allah, hidupnya tenang, jiwa lapang, tak ada musibah, tak ada masalah. Kawan-kawan baiklah kita beramal dengan mudah, tak ada musuh kita hadapi. Dunia sejahtera macam tu. Selamat. Akhirat lagi lah kita nak selamat. Neraka tak sentuh kita. Kepahian tak ada, titik akhirat menanti kita dengan kejayaan. Alam kubur kita tenang, bahagia, bukan menyusahkan. Itu daripada masyarakat. Kemudian, wa qina azabannar, jauhkan kami daripada azab neraka. Kemuncak syurga kita minta. Tuan-tuan sekalian, ini di antara peringatan saya dalam kitab saya tulis ini, hadis contoh tentang bagaimana ada golongan orang yang Allah selamatkan mereka. Golongan yang akan menikmati kemuliaan pada akhirat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi harapan kita ialah bagaimana kita nak memperkemaskan amalan-amalan kita semasa kita masih di alam bumi. Maka sebab itulah kita kena rencanakan. Dalam kita beramal, tuan-tuan, ada step-step kita rencanakan. Saya nak bawa ringkas saja. Pertama, kita ada agenda yang tersirat lagi tersurat. Kita nak redha Allah Azza wa Jalla. Itu nama agenda yang tersirat lagi tersurat. Kita nak redha Allah. Aku buat amal ibadat kerana-Mu ya Allah. Hatta aku makan minum sekalipun, aku akan minum air contohnya. Kerana Allah Azza wa Jalla. Ada bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Ada pahala menanti. Makna kita melekat dengan Allah, keimanan kita ada. Hatta air minum kita minum seteguk air pun,
Allah kita ucapkan Alhamdulillah. Syukur di atas pemberian nikmat dan di atas kekenyangan. Alhamdulillah ya Allah, aku dapat nikmat. Jadi target kita ialah redha Allah SWT. Itu pertama. Yang kedua, kita beramal demi untuk bekalan di pada masyarakat. Disebut sebagai azadun ala tariq. Bekal pada masyarakat. Kita beramal untuk bekalan di pada masyarakat. So kita jadi orang kaya daripada masyarakat amalan kita. Orang kaya masyarakat kerana amalan, bukan kerana dunia lain dah. Tuan-tuan, kerana amal dia. Kalau dunia, orang kaya kerana pangkat, kerana harta, kerana kedudukan dalam masyarakat. Kayalah dia, hebatnya. Ibadah masyarakat, hebat kita kerana amal masing-masing. Lepas orang miskin dunia, amal hebat daripada masyarakat. Orang tak ada harta dunia, tapi amalnya penuh dengan keimanan, dia hebat dalam bumi. Orang kaya raya, amal pun banyak, dia kaya raya pada masyarakat. Jadi sebab itulah amal kita menjadi titik penting. Mengayakan kita baik. Itu yang kedua. Kita beramal untuk menambahkan bekalan. Yang ketiga, kita beramal sebab apa? Sebab untuk menjadi pendinding kita di antara murka dan rahmat Allah SWT. Amal, kita beramal, kita buat kebaikan untuk jadi pendinding antara Allah punya kemurkaan dengan Allah punya keredaan kepada kita. Amalan. Allah bukan redha kerana kita terbanyak, tapi amalan kita pendidik kita dengan kejahatan dan keburukan baik. Yang keempat, kita untuk apa? Kita beramal sebagaimana menurut perintah Allah Azza wa Jalla. Kerana hidup untuk kena beramal. Tak ada orang tak beramal. Kena beramal. Kita baca Quran, beramal. Kita buat satu baik, beramal. Tolong orang, beramal. Kita tasbih, beramal. Kita bayar zakat, beramal. Kita ke Mekah, beramal. Kita faham, beramal. Kerana Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, yang kelima terakhir ialah kenapa kita beramal, beriman ni? Yang kelimanya ialah kalau kita tahu persiapan ilmu amal ini adalah jaminan ke syurga di padang mahsyar nanti. Jaminan ke syurga. Dhamanun ilal jannati. Jaminan ke syurga kerana ilmu amal iman kita, bukan yang lain. Dan memang syurga adalah tempat kita yang paling jauh kita nak sampai. Yang paling utama kita nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu 5 perkara kenapa kita kena beramal secara konsisten dan macam-macam baik. Tuan-tuan, puan-puan semua, dalam tempoh masa yang terbatas ini, apa yang setelah sentuhkan daripada muka surat 116 tadi hinggalah 116 hinggalah 119 ini menunjukkan bagaimana sifatnya manusia ini ada golongan yang gagal, ada golongan berjaya di padang mahsyar nanti. Keberadaan manusia dan golongan ini cukup menggambarkan hebatnya alam mahsyar sebagai medan pertemuan dengan Allah dan untuk dihisab, dihitung. Cerita kita tentang isu bagian-bagian tadi untuk menyatakan Allah hebat. Allah nak tengok kita sebagai hamba yang berjaya, bukan gagal. So apa? Allah akan hisab kita, Allah akan hitung amal kita. Allah hisab dan hitung amal kita. Saya tulis kat situ kan, keberadaan manusia dalam pelbagai golongan ini, sama ada golongan baik, golongan jahat, golongan yang salah, golongan berdosa, golongan mukmin, golongan kafir, menggambarkan betapa hebatnya alam mahsyar. Allah tentu alam mahsyar tempat bertemu semua orang. Tak kira baik buruk. Tanda apa? Allah tu maha agung, maha hebat. Dan medan pertemuan Allah Azza wa Jalla. Bertemu Allah Azza wa Jalla untuk apa? Dihisab, dihitung amal-amal hambanya. Yang kecil dihitung, yang besar pun dikira. Yang nampak baik dikira, nampak buruk pun dikira. Yang benar dikira, yang salah dikira. Semua dikira oleh Allah Azza wa Jalla. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Cuma orang beriman, hisabnya cara mudah. Cara melegakan. Mudah itu bukan dipermudahkan. Melegakan. Dia tak tertekan. Tadilah 7 golongan tadi kan. Pemuda yang bangkit keadaan beriman Allah. Selesai dia, tak ada masalah. Tenang je. Nanti juga dah memanggilnya. Jadi kita tuan-tuan, kalau kita boleh faham nilai beribadat secara penuh kisah macam itu. Tak ada orang tak berlomba ke arah itu. Tak ada orang tak cari. Saya akan cari, puan akan cari. Semua kita yang hadir pada pagi ini, daripada bersama wasilah ini, orang-orang yang cinta kepada ketenangan kedamaian hidup, yang tidak akan sama sekali mengambil jalan-jalan yang memayahkannya, menyusahkannya. Dia nak pilih jalan hidup yang sejahtera, jalan keimanan, jalan ilmu, jalan kebaikan. Apa? Dia nak digolongkan pada masyarakat, golongan yang berjaya, bukan gagal. Golongan berjalan ke arah laju, bukan di bawah, dengan muka ke bawah. Ke atas tidak nak, tuan-tuan. Itulah sekadar pertemuan kita pada pagi ini, menutup bicara saya, dan kita akan tengok nanti insya-Allah akan datang dengan tajuk yang baru, perhimpunan di pada masyarakat. Ada lebih detail sikitlah.
tajuk ini agak detail sikit daripada apa kita bincang. Berdasarkan kepada hadis, saya akan cuba untuk detailkan lagi dalam keadaan datang ini kerana ada tajuk lain. Bukan tajuk lain, tajuk yang terkhusus dengan tajuk ini daripada kitab yang saya pegang ini, iaitu Alam Akhirat. Betul detail tentang sifat keadaan manusia pada masyar, situasi pada masyar, macam mana dibangkitkan nanti manusia dalam keadaan banyak cerita lah tuan-tuan. Ini tajuk baru, okey. Tertera dah, dah tertera kat situ. Tajuk yang baru iaitulah daripada masyar. Kita akan bincang nanti akan datang dalam pertemuan akan datang, akan dimaklumkan oleh Puan Didi, insyaAllah. Itulah sekadar pertemuan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita kerahmatan, keberkatan, keselamatan, kebahagiaan. Hati kita makin bercahaya, hidup makin dirahmati Allah, amal kita makin sempurna, akhlak kita makin mulia, dan amal kita makin ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, diberikan kelebihan yang tidak pernah putus-putus oleh Allah Azza wa Jalla. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ramadan kepada semua. Dalam tempoh 45 hari ini, 4 hari saja lagi lebih kuranglah ya. Moga Allah berikan kita rezeki untuk terus bersama Ramadan dan mencipta amal-amal salah yang lebih konsisten. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Kejap Sama-sama. ada soalan tak? Ada soalan ke? Ya. Tak ada soalan di Tak ada. Okey. Ada yang nak bertanya boleh unmute. Tak ada. Tak ada. Okey, tu insyaAllah. Semua Semua faham belakang. jelas semua. Okey, insyaAllah. Terima kasih. Kita jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Okay, sama-sama. Jumpa lagi insyaAllah. Okay.